Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan imam, barisan jatuh kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini sekali lagi kita diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Dahlah bulan Ramadan, kan? Bulan Ramadan dapat pula berada dalam majlis ilmu. Besar pahalanya mudah-mudahan. Itulah dia salah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Benda tak minta tapi dapat. Tu ayat dia. Benda tak minta tapi dapat. Apa dia? Malam tadi ramai yang terlelap sebab makan. Lepas tarawih pun, masa tarawih pun dapat lelap. Tu kasih sayang Allah lah tu. Masa tengah tarawih boleh lelap. Kan? Tu bonus tu. Kan? Witir dia segar balik. Habis witir, lepas tu ada tahlil, ada yang buat tahlil, doa selamat pun terlelap lagi. Kan? Dan dalam pada tu bila balik rumah terus lelap. Wahal tadi dah banyak kali lelap waktu semayang. Dah terlelap tu, terlupa pula minta nak hidup lagi pagi ni. Dengan tahap tak minta pagi ni hidup juga. Maknanya Allah Ta'ala sayangkan kita. Itu sebab selalu saya cakap jangan berhenti meminta daripada Allah. Kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi, kenapalah aku ni hidup lagi? Tak ada. Kecewa dah, aduh hidup lagi terus. Dosa semalam pun banyak dah, aduh tak ada. Dia tak fikir dosa, dia fikir apa? Dia fikir nak hidup ni. Sedangkan kadang-kadang tak sadar apa tujuan hidup. Ramadan ni alhamdulillah kita ada banyak target sebenarnya bulan Ramadan ni. Tetapi ramai juga bila masuk bulan Ramadan ikut-ikutan aja. Ikut orang aja. Orang pergi tarawih dia pun pergilah. Dia kata apalah rupanya orang lain pergi aku tak pergi. Satu row tu rumah-rumah tu semua suami-suami pergi, takkan aku tak pergi? Dia pun pergi. Sebab itu dia pergi. Tak apalah, mula daripada ikut-ikutan, mudah-mudahan lama-lama besok jadi kelaziman dan dia memahami kenapa dia pergi ke masjid. Itu sebabnya orang-orang Arab kan, orang-orang Arab masuk aja Rejab dia dah terbayangkan Ramadan. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh kan. Dia punya visi dan misi dia tu jauh. Malahan hari ni dah mula berkira-kira berapa hari lagi nak Syawal. Kan? Punya ramai ni semalam pergi ke kompleks agama Islam ni. Semalam saya pergi, penuh orang beli baju-baju, beli ni, risau dia, dan dengan penuh keyakinan yang dia hidup lagi pagi raya. Nampak tak? Itu sebabnya kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, memang kita ni dilarang untuk panjang cita-cita. Jangan panjang cita-cita. Kalau kamu hidup di waktu pagi, jangan bercita-cita hidup pada waktu petang. Hidup kita petang, jangan cita-cita hidup waktu malam. Apabila malam, jangan bercita-cita hidup lagi esok. Jangkakan kita ni akan mati bila-bila masa. Orang tu boleh mati sebab tercakit roti john tu. Jangan cakap. Kan macam-macam sebab ni, kadang benda pelik-pelik orang meninggal. Kan? Makan cendol entah macam mana ada, entah macam mana kacang tu tersumbek kat takak, mati. Betul. Nak kata apa? Ada orang tu tengah baring mati. Saya ceramah dekat Wangsa Maju, seorang budak tu meninggal dunia. Bukan meninggal tengah ceramah. Mak ayah cakap anak dia meninggal dunia dalam tidur. Berapa umur anak ni saya tanya? 11 tahun.
meninggal dunia dalam tidur. Dia kata dia jumpa tu lah, nak sangat jumpa. Dia kata nak jumpa tuan. Kenapa? Anak saya nak sangat jumpa tapi tak sempat jumpa. Ni jumpa nyampaikan hajat je. Berapa umur anak? 11 tahun. 11 tahun. Apa sakit? Tak ada, memang meninggal dalam tidur. Tak ada sakit, tak ada apa. 11 tahun. Kanak-kanak umur 11 tahun boleh meninggal dalam tidur, apatah lagi kanak-kanak yang berumur 50 tahun. Dan dia cakap anak dia tiap-tiap malam tak pernah tinggal nengok video tengok YouTube Samsul Debat, tapi bukan sebab itu dia meninggal. Kau ramai aku kena cakap betul-betul. Kau nak mati kau tengoklah video dia, macam tu. Macam tu. Tapi nak kata Allah Ta'ala boleh cabut nyawa kita bila-bila masa. Dengan rahmat Allah kita sampai ke masjid. Bukan sebab kita kalau kita cakap kan, tak, aku ni dalam aku penat-penat malam tadi aku sampai ke masjid. Wah, dia cakap sendiri. Dia terlupa yang dia sampai ke masjid tu dengan rahmat Allah, dengan izin Allah sampai ke masjid. Bukan sebab kita ni handal sangat, tak ada. Kita naik pangkat pun semua dengan izin Allah. Kita ada kerja semua dengan izin Allah. Jangan kita cakap orang tu susah hidup. Memanglah dia tak nak kerja kuat macam aku ni. Jangan cakap. Ada orang kerja lagi kuat pada kita tapi hidup dia susah. Kan? Tapi hidup dia susah. Bukan dia tak kerja, dia kerja. Jangan kita cakap. Tapi sebenarnya kena ingat dengan izin Allah apa yang kita ada hari ni. Yang penting syukur. Dan kalau kita senang, jangan lupa orang yang susah. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kita kena banyak menginsafi diri kita. Nabi turun daripada mimbar, Nabi sebut amin. Nabi sebut amin. Sahabat pun heran, tak ada siapa doa. Apa hal lah tiba-tiba amin ya Rasulullah? Kenapa kau amin kan ya Rasulullah? Tak ada siapa pun berdoa. Aku tak dengar pun ada orang berdoa. Nabi kata, aku terdengar malaikat berdoa, maka celakalah hidup orang-orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Bulan puasa, Allahu Akbar. Bayangkanlah, punya ramai tu sebabnya masjid ni saya tak boleh tolak jemputan ceramah masjid ni. Dengan tahap jemaah subuh macam ni lah ramai tiap-tiap hari. Cara golak tu ada harapan. Ada yang heran juga kan? Sebab apa kita kena ingat, hidup kita ni kalau kita tak minta ampun dengan Allah dalam bulan Ramadan ni, rugi kita. Rugi. Siapa berani cakap? Siapa berani cakap yang dia tak ada dosa? Alhamdulillah, setakat awal tahun hijrah itu, semenjak imam baca doa awal tahun itu sampai sekarang belum ada dosa lagi. Dah berani cakap? Tak berani kan? Termasuk yang bercakap ni. Betul, ada dosa kita kan? Ni memanglah dia kadang-kadang kita ni hari pertama tu memang, cuba tengok malam pertama tarawih, ya Allah penuh, tak cukup tempat, tak cukup saf. Orang perempuan kena ke belakang lagi sebab orang lelaki ni ramai betul. Masa tu baru kita tahu kewujudan orang lelaki di Sarawak ni. Kalau tidak tu nampak macam orang perempuan je ramai kan? Tapi kenapa macam mana pula? Sebab malam pertama ramai betul, tetapi masuk malam yang ke-15 kan, malam ke-15 dah mula cabaran sampai. Malam pertama imam lambat sampai, imam tak ada parking, bayangkan tu yang imam lambat tu, imam tak ada parking, bayangkan punya ramainya orang, ya Allah. Masuk malam ke-15 tatkala lagu raya sudah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid, bukannya dekat luar dah, dalam masjid boleh parking. Dekat saf yang ke-5 ke-6 dah boleh parking kan? Orang tak ada. Tapi bukan masjid ni, tempat lain saya cakap ni, sini ramai tempat lain tu dia.